orang Islam dan saudara kamu di Syria juga merupakan orang Islam. Orang Islam di Syria berada di dalam konflik yang amat dahsyat. Apa yang berlaku di Syria pada hari ini tak pernah berlaku hatta di zaman Mongol, Tatar ketika mereka memasuki Iraq satu ketika dahulu. Kezaliman yang berlaku di Syria pada hari ini melebihi daripada yang dilakukan oleh Hulaku di Iraq dan sebagainya. Kenapa berlaku perkara ini di Syria? Kerana umat Islam meninggalkan arahan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah Taala membalakan, memuji umat Islam dengan dihantar manusia yang jahat. Tuan-tuan, Syekh tanya, kamu kenal tak siapa dia Bashar al-Assad? Kenal tuan-tuan? Tak pernah kenal ya, mungkin dia kenal atau tak kenal. Hafiz al-Assad, bapak dia. Syekh kata dia ni bukan Assad, Assad mana singa. Gelaran keluarga ni asalnya bukan Hafiz al-Assad, gelarannya Hafiz al-Wahash. Wahash ini ialah binatang liar. Itu gelaran, memang asal usul gelaran orang yang macam tu sebab berada tinggal dalam kawasan hutan di atas bukit. Lalu bila Perancis menakluki Syria, mereka memanggil keluarga ini sebagai keluarga Al-Assad, sebagai strategi akan datang supaya meletakkan keluarga ini sebagai boneka kepada puak-puak Yahudi dan sebagainya. Lalu tuan-tuan, apa yang berlaku? Hafiz Al-Assad menyerahkan Bukit Golan. Yang Bukit Golan ini amat besar, dia punya saiz macam negara Lubnan. Ia satu tanah yang tinggi, subur, air yang jernih, diserahkan kepada Israel. Sepanjang lebih kurang 40 tahun diserahkan bukit ini kepada Israel, dan Syria tak pernah tembak walaupun sebiji peluru ke arah Israel. Kenapa begitu? Sebab bila diserahkan Bukit Golan kepada Israel, untuk mereka mengiktiraf Hafiz al-Assad sebagai presiden Syria. Sebenarnya kita orang Melayu kat mereka dah lama kena tipu. Konon-konon Syria ni musuh ketat Israel, kita dah lama kena tipu. Ni yang cerita orang Syria tuan-tuan, ulama Syria yang dah lama dulu Syria, dia kata sebenarnya Hafiz al-Assad lah salib barut Israel sebenarnya. Dia menyerahkan Bukit Golan dengan sebagai dia menjadi presiden kekal sehingga anak dia datang. Okey, bila dia mati tuan-tuan pada tahun 2000, dilantik anak dia Bashar al-Assad. Tuan-tuan tahu ketika dilantik berapa umur Bashar al-Assad? Baru berumur 35 tahun. Sedangkan perlembagaan Syria menetapkan presiden mesti berumur 40 tahun ke atas. Tapi dia kata negara bapak dia punya tuan-tuan, atau tambahlah. Dia kata negara bapak dia punya dalam tempoh beberapa minit sahaja digubal undang-undang perlembagaan Syria, lalu dilantik anak dia Bashar al-Assad sebagai presiden Syria. Jadi saya kata ketika naik Bashar al-Assad ini, kami ingat jadi baik sebab ini berlatar belakangkan doktor. Dia doktor mata tuan-tuan. Jadi kami rakyat Syria pun kata mungkin Allah beri kebaikan pada dia. Kita pun bersangka baik. Rupa-rupa Syekh kata bukan doktor, dia traktor tuan-tuan. Traktor Syekh kata. Dia meledek umat Islam, membunuh umat Islam, bahkan dia lebih teruk daripada kedai yang Syekh kata donkey tadi tuan-tuan. Tuan-tuan, Bashar al-Assad membunuh lebih 50,000 umat Islam. Lebih 50,000 dalam hanya tempoh 20 bulan sahaja. Tak sampai 2 tahun. Dibunuh seramai 50,000. 150,000 dipenjarakan, tak tahu hidup ataupun mati. 200,000 umat Islam di Syria tak tahu sama ada hidup ataupun mati. Pelarian mencecah 5 juta yang tidak ada rumah. Dan tuan-tuan sedia maklum, sekarang di Syria dah mula masuk musim sejuk. Saya sempat berada di Syria tuan-tuan, saya tahu macam mana sejuknya di Syria. Kami terpaksa pakai seluar 3-4 lapis, baju pun sama juga dengan sebab tak tahan sejuk. Di Syria pada hari ini, mereka tidak ada rumah, tidak ada tempat tinggal, dan mereka tidak ada pakaian. Mereka membunuh kanak-kanak, menyembelih wanita, mengebom masjid-masjid, membakar Al-Quran, dan ada tentera Syria yang merogol muslimat di dalam masjid tuan-tuan. Ini yang berlaku di Syria pada hari ini. Lalu rakyat bangkit untuk menentang pemerintah yang zalim ini. هذا الأخ يتحدث إليكم بعد كلامي. أنا مريض وعمري فوق 80، لكن جئت لأعرفكم الحقيقة. تعرفوا حقيقة هؤلاء الوحوش الذين يسمون بيت الأسد. هم جماعة وحوش فلتوا علينا، فنسأل الله أن يرزقنا الانتصار عليهم، وقريبا إن شاء الله سينتصر الإسلام ويخزل أعداء الإسلام. Syekh kata dia minta maaf dia amat uzur, amat nasihat. Dia gagal-gagalkan juga diri dia. Dia datang pada hari ini untuk berkongsi apa yang berlaku di Syria, dan kita akan dengar kepada sedikit ucapan daripada Syekh Al-Taqa, Ketua Badan Selamat Syria di Malaysia.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bidayatan la budda an nashkura al-ikhwa al-qa'imin ala hadha al-masjid alladhina atahu lana hadhihi al-fursa wa hadha al-liqa' at-tayyib al-mubarak. Wa la budda an nashkura jam'iyyat Muslim Care aydan allati tahtam bi qadaya al-islam wal muslimin wa lillahi alhamd. وباسم السوريين وباسمكم جميعا نتفضل بجزيل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور العلامة محمد علي الصابوني الذي تحمل عناء ومشقة السفر من مكة المكرمة إلى ماليزيا لينقل لكم هذه الرسالة. أيها الإخوة، أول محاضرة فعلناها هنا عن سوريا كان عدد الشهداء 5000 تقريبا. الآن أعداد الشهداء الذين وثقت أسمائهم حوالي 60,000، وكما قال الشيخ حوالي 200,000 لم توثق أسمائهم لأسباب كثيرة جدا. يعني مجموع الشهداء ربما يتجاوز 200,000 في أقل من 2 فقط. وأعداد البيوت التي هدمت أكثر من 5 مليون، وما الذين هربوا وهاجروا أكثر من 8 مليون. فضيلة الشيخ حفظه الله جاء ليقول لكم إن إخوانكم في سوريا المسلمين يقتلون ويذبحون وتهدم مساجدهم وبيوتهم، ليس لهم إلا الله. يقول لكم أيضا إن الحرب على سوريا هي حرب على الإسلام والمسلمين، ليس المقصود سوريا وإنما المقصود الإسلام والمسلمين. لذلك هذه الحرب التي تدار الآن في سوريا هي حرب يجب أن يشارك فيها المسلمون في كل العالم ليقضوا على بني يهود وعملائهم من إيران المجوسية الصفوية وحزب الشيطان في لبنان وروسيا وغيرهم الذين يمدون هذا النظام بالسلاح والرجال والمال ليقضي على الإسلام والمسلمين في سوريا. لذلك أيها الإخوة، واجب علينا اليوم الحاجة أكبر من قبل لندعم إخواننا المسلمين في سوريا، وأنتم لم تقصروا بارك الله بكم، ولكن لا تزال الحاجة قائمة. إن أهل فلسطين نفسها يقولون إن المساعدات يجب أن تذهب إلى سوريا لأنهم أحوج إلى هذه المساعدات. ألا نريد تحرير فلسطين جميعا؟ إن تحرير فلسطين، وهذا كلام أهل فلسطين نفسها، إن تحرير فلسطين يبدأ من تحرير دمشق بإذن الله. لذلك الواجب علينا أيها الإخوة أن ندعم إخواننا المسلمين في سوريا بكل ما أوتينا من أنواع الدعم، بالدعاء، بالكلمة، نشر هذه القضية وتعريف الناس الحقيقة، بالمال، وليس الجهاد فقط حمل السلاح في ساحة المعركة. فحضورنا واستماعنا الآن هو نوع من أنواع الجهاد، ودعمنا بعد ذلك هو جهاد في سبيل الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وبارك الله بكم. Okey, akhir cerita tuan-tuan daripada Syekh Salim Sakhar, beliau mengucapkan ribuan terima kasih di atas jemputan hari ini, terutama kepada pihak Petronas, Muslim Care dan kepada Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni yang sanggup datang daripada Makkah Al-Mukarramah. Tuan-tuan, pasti ingat lagi tak masa bermula kita ceramah dekat masjid atau surau ni, saya dengan Salim Sakhar, ketika Syekh datang lebih kurang tahun lepas, angka umat Islam yang dibunuh di Syria lebih kurang 5,000 orang. Tapi pada hari ini dah mencecah lebih 200,000 orang. Kejap sangatnya. Jadi apa yang berlaku di Palestin sebenarnya jauh lebih kecil kalau dibandingkan dengan Syria. Tuan-tuan semua, yang disebutkan tadi 8 juta pelarian, 5 juta tidak ada rumah. Kerana apa? Mereka semata-mata kerana mempertahankan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Peperangan yang berlaku di Syria pada hari ini, tuan-tuan, sebenarnya bukan peperangan antara rakyat Syria dengan pemerintahannya sahaja, tetapi ia merupakan pertembungan antara Islam dengan kufar, pertembungan antara Islam dengan kekufuran. Ini orang kata disahkan oleh para mujahidin yang berjuang berjaya di Palestin. Pimpinan Islam di Palestin mengatakan, selagi mana kamu tidak membebaskan Syria, jangan mimpi kamu dapat bebaskan Al-Aqsa. Ini perkataan Syekh Ra'id Salah, antara ketua ulama di Palestin. Ya, juga Ismail Haniyah, Presiden Hamas, ini mengatakan sesungguhnya
jalan untuk membebaskan Al-Aqsa tidak berlaku kecuali melalui Syria. Sebab apa tuan-tuan? Sejarah menunjukkan Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Al-Aqsa melalui Damsyik dan seterusnya masuk ke Palestin. Maka pada hari ini tuan-tuan, umat Islam di Syria bukan hanya menghadapi Bashar al-Assad, bahkan dia menghadapi Rusia, China dan juga Iran. Saya dah cakap banyak kali, dan Ustaz Alim bercakap banyak kali, cukuplah kita tertipu dengan Iran. Mereka sebenarnya musuh umat Islam tetapi bertopengkan dengan Islam. Begitu juga dengan Hizbullah di Lubnan. Jangan panggil Hizbullah, panggil mereka Hizbul Syaitan, panggil mereka Hizbul Lata wal Uzza, sebab mereka bersyubhat membunuh umat Islam di Syria. Dan keadaan di Syria amat teruk. Mereka memerlukan keperluan keuangan, pakaian, bantuan perubatan dan sebagainya, sehingga orang Palestin pada hari ini di Gaza mereka mengutip derma untuk disumbangkan kepada umat Islam di Syria. Baru-baru ni yang kita sedia maklum, Syekh Ahmad Najjar yang datang dekat Petronas sendiri kata, aku malu bila berhadapan dengan orang Syria. Dia kata sepatutnya sumbangan-sumbangan tidaklah kamu serahkan kepada orang Islam di Syria.